A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita pada hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, saya sentiasa doakan sidang penonton berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya insya-Allah. Dan kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatiza, sahabat-sahabat saya yang berada di luar yang sentiasa memberi sokongan, sekiranya ada salah dan silap, tolong beri teguran, dan mudah-mudahan kita mengharapkan majlis kita akan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Okey. Baik. Kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan rukun sembahyang, dan hari ini kita membincangkan rukun yang ketujuh, iaitu sujud. Bila kita kata rukun, perkara ini ada dalam sembahyang. Kalau rukun ini tidak sempurna, maka sembahyang tidak sempurna dan tidak sah. Dia boleh membawa pada tidak sah sembahyang. Makna kata kalau sujud yang tidak sempurna, tidak tepat, tidak betul, tidak ikut seperti mana yang disarankan oleh ulama, bercanggah pula dengan apa yang Nabi lakukan, maka kita terkeluar daripada apa yang Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu, sembahyanglah kamu, sembahyang Maha Esa, sembahyanglah kamu seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Jadi kalau Nabi sembahyang begitu, kita kena sembahyang begitu. Cuba bayang macam mana kita sujud. Agak-agak Nabi sujud macam kita buat tak? Kalau tak sama dengan macam yang Nabi sujud tu, tapi kita sujud macam tu, jadi tak betul dengan apa yang Nabi kata, sembahyanglah kamu macam mana kamu tengok aku sembahyang. Jadi kalau tak betul, sembahyang kita tak sah, tak terima. Jadi tak ada apa-apa. Esok pergi depan Allah, Allah kata, kamu ni sembahyang tak? Saya sembahyang. Pasal apa akaun sembahyang kamu kosong? Allah tak boleh jawab. Nampak tak? Okey. Jadi kata Syekh Daud Fatani dalam kitab utama kita, kitab induk kita, kitab Muniyatul Musalli. Apa kata Syekh Daud? Dan ketujuhnya, iaitu ketujuh daripada rukun sembahyang itu ialah sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Turun sujud, duduk antara 2 sujud, sujud balik, kemudian berdiri ataupun duduk di antara, duduk tahiyat awal atau duduk tahiyat akhir. Alright. Okey. Dan yang ketujuhnya sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat berserta dengan tamak ninahnya. Kata Syekh Daud Fatani, berserta dengan tamak ninahnya. Sidang penonton ingat lagi tak saya sebut pasal tamak ninah? Apa dia? Tamak ninah adalah rukun di dalam rukun. Kalau buat satu rukun tapi tak disertakan dengan tamak ninah, maka perbuatan rukun tadi sia-sia sahaja. Makna dia macam mana? Satu orang sujud tapi tak ada tamak ninah, maka sujud dia sia-sia sahaja. Satu orang rukuk tak ada tamak ninah, rukuk dia sia-sia sahaja, batal sembahyang serupa macam orang tak rukuk. Orang itu i'tidal, sami'allahu liman hamidah, tak ada tamak ninah, maka batal sembahyang dia serupa macam orang yang tidak i'tidal dalam sembahyang. Kosong, tak ada apa. Kosong, tak ada apa. Jadi tamak ninah dan sujud 2 kali tadi, hari ini saya nak cerita benda tu. Okey? Alright. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, tengoklah. Bila kita kata sujud 2 kali
pada setiap rakaat. Ini saya nak cerita kat sidang penonton sekalian. Hari ini kisah saja sikit. Ketika mana baginda Nabi SAW, Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala naik ke langit. Di setiap tingkat langit yang Nabi naik itu, Nabi terpandang sekumpulan malaikat yang duduk di dalam saf-saf mereka. 10,000 daripada mereka dalam keadaan sujud. Ketika mana Nabi naik ke langit itu, Nabi memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka malaikat yang sujud tidak bangun-bangun itu telah memanggungkan kepala mereka dan melihat, menatap Nabi dengan menjawab salam Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawab salam Nabi. Kemudian sujud mereka balik. Disebabkan malaikat bangun daripada sujud dan sujud balik, maka disebabkan peristiwa inilah, maka kita sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Yang tu history dia. Okey, yang tu history dia. Nabi naik, Nabi nampak malaikat sujud, Nabi bagi salam, malaikat semua panggung kepala, jawab salam Nabi, sujud balik. Allah izinkan malaikat. Allah izinkan malaikat. Ketika mana Nabi naik lagi, maka kata Syekh Dr. Fatani dalam halaman 12, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Munir sendiri. Kata apa? Maka Nabi cita rasa dalam hati Nabi. Nabi ada teringin rasa. Nabi kata apa? Seronoknya kalau boleh buat macam malaikat buat semua ni, yang berdiri kiamnya, yang rukuk-rukuknya, yang sujud-sujudnya, yang duduk duduk di antara 2 sujudnya itu, tahiyatnya itu, yang duduk berzikirnya itu. Nabi kata, seronoknya kalau semua ini boleh aku buat dalam ibadah. Maka Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua perbuatan malaikat yang malaikat buat daripada dulu dicipta sampai sekarang. Dulu cipta sampai sekarang. Sampai saat saya bercakap ni, malaikat itu semua sedang yang sujud-sujud, yang rukuk-rukuk, yang berdiri-berdiri, yang duduk tahiyat-tahiyat. Sampai bila? Sampai kiamat. Semua itu Allah kumpulkan bagi kepada kita dalam 2 rakaat sembahyang kita. Sayang Allah dekat Nabi, sayang Allah dekat kita. Jadi kita sujud 2 kali. Kenapa? Rukuk sekali, i'tidal sekali, sujud 2 kali. Kenapa? Jawapannya tadi kata apa? Apabila malaikat sedang sujud, Nabi naik, Nabi bagi salam, malaikat panggung, jawab salam, malaikat tunduk balik, sujud. Jadi 2 kali sujud, ambil daripada perbuatan malaikat itu. Wallahu a'lam. Clear? Okay, clear sekalian. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Alright. Kemudian kata Syekh Dr. Fatani, apa dia? Sekurang-kurang kena pada sujud itu adalah anggota yang mana kita kata suku daripada dahi. Kita dah tunjuk dah semalam kawasan sini. Suku daripada dahi, suku daripada tapak tangan. Kemudian bila kita kata tapak tangan ni, orang mula kata, Ustaz yang pakai cincin macam mana tak kena semua? Kita kata cincin adalah anggota yang kecil pada bahagian ini. Dia lagi satu kita kata apa? Tangan dia bukan kata tak perlu berlapik. Tangan berlapik pun tak apa. Makna kata pakai glove contoh dia. Boleh tak sembahyang? Boleh. Dia kata, Ustaz pakai glove biasa boleh tak? Boleh. Pakai glove goalkeeper boleh tak? Boleh juga. Goalkeeper lepas dah main tu dia teringat nak sembahyang. Goalkeeper selalu pakai semak panjang. Dia nak sembahyang. Dia sujud. Boleh tak? Boleh. Tangan dia ada glove. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kaki pakai stocking. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Lutut. Lutut lagi macam mana nak buka? Memang dah berlapik. Kalau tak terbuka aurat. Jadi lutut, kaki, jari kaki, tapak tangan tak menjadi masalah kalau berlapik. Kalau ada lapik. Kalau pakai sarung tangan. Kalau pakai sarung tangan pun boleh. Cincin apa salahnya? Okey, selesai dah yang tu. Selesai. Cuma kawasan mana yang kata kena buka? Cepat. Kawasan mana kena buka? Pandai. Dahi. Ni. Kawasan ni. Dahi. Dahi dan juga kawasan sini ni. Dahi ni. Okey. Hidung. Hidung sekali indikator. Okey. Hidung indikator. So, bila kata kena begitu dengan keadaan tamak ninah, Nabi melarang. Ada 3 benda yang Nabi sebut perbuatan ketika mana sujud.
Ada 3 binatang yang Nabi tak bagi kita jadi macam binatang ini. Yang pertama, Nabi kata jangan jadi seperti unta. Yang kedua, Nabi kata jangan jadi seperti rimau mengeram. Nabi tak kata lah rimau mengeram. Rimau mengeram pula. Apa? Anjing. Anjing. Dan yang kedua, jangan jadi macam burung mematuk-matuk. Ada 3 binatang, jangan jadi. Okey? Sekarang saya nak tunjuk. Tapi saya bukan nak jadi binatang tu, bukan nak berlakon jadi apa unta pula ni, bukan. Ini nak tunjuk yang kata unta tu macam mana. Tengok dulu, jangan tanya lagi. Okey? Alright. Yang pertama, Nabi kata jangan jadi unta. Kenapa jangan jadi unta? Sidang penonton yang saya kasih sekalian, sebab tu saya kata dengar dulu. Apa dia? Bila kata unta, tuan-tuan bisa tengok unta tak? Biasa kan? Biasa tengok unta turun duduk tak? Unta turun kaki mana dulu? Unta turun duduk kaki mana dulu? Unta turun duduk kaki mana dulu? Kaki depan ke kaki belakang? Unta dia turun kaki depan. Jadi Nabi kata jangan jadi macam unta, jangan turun lagu ni. Tengoklah. Jangan turun lagu ni. Allahu Akbar. Jangan turun begitu. Dia kata, Ustaz, kalau orang sakit, nanti dulu. Sakit, tunggu. Orang sakit, tunggu. Hospital kena ambil nombor. Tunggu dulu. Orang sakit, tunggu dulu. Orang sakit, jangan cerita lagi. Bab sakit, dia tak ada masalah. Bila kita sakit, dia dah terkeluar dah daripada, tak ada masalah. Sakit, dia dah darurat pada dia, dah settle lah, tak ada masalah. Orang sakit, turunlah lagu mana. Tak boleh turun lagu tu. Nak turun lagu ni pun tak apa. Orang sakit. Dia tak boleh turun lagu tu. Dia kena turun lagu tu. Macam dia mungkin pahlawan apa ke dulu. Boleh. Okey, dia tak ada masalah. Okey, itu orang sakit. Orang sakit tak ada masalah. Sekarang ni cerita kita ni. Orang mu'tadil. Orang biasa yang sihat walafiat. Yang boleh bersukan, bersenam ni. Jangan turun lagu unta. Macam mana? Saya abang. Unta dia bila turun. Kita kalau naik-naik unta tu. Kalau kita naik-naik dia akan naik dengan pungkok dulu. Lagi saya tunjuk tuan-tuan. Dia naik dengan buntut dia dulu, punggung dia dulu. Dia cunggit lagu tu. Jadi kita naik dia tu, kita jadi macam wop lagu tu. Lepas tu baru dia naik lagu tu. Kemudian bila dia nak turun, kita akan jadi lagu tu dulu. Wop. Baru dia turun belakang dulu. So unta dia turun tangan depan dulu. So Nabi tak bagi kita turun lagu tu. Allahu Akbar. Nabi tak bagi. Dan bila kata unta, Nabi tak bagi kita buat naik pungkok dulu. Dia buat style gimnastik tu, dia buat lagu tu pula dah. Tak payah. Jangan. Okey? Jangan naik macam tu. Jangan. Okey, tak apa. Kamera cantik dah. Tunggu dulu. Okey, tengok Jangan turun. Allahu Akbar. Jangan. Dan jangan pula naik. Lagu tu dulu. Nampak? Style. Dia buat lagu tu. Yang ni budak-budak gimnastik boleh lah. Kita tak boleh lah. Semayang tak boleh. Okey, boleh. Okey, position tepi dah. Depan pula sekali lagi. Alright. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Pertama, jangan jadi macam unta. Turun tangan depan dulu. Ini untuk siapa? Yang ni untuk orang sihat walafiat. Adapun orang sakit, turunlah macam mana yang dia selesa. Selesai. Boleh faham tak? Orang sakit turun. Nanti dulu nak kena abang dulu. Ni adik-adik apa semua. Jangan duk tengok sekali lagi ada pakcik tu duk turun. Allah Akbar. Pakcik ni macam unta lah. Jangan duk kata kat pakcik tu unta. Saat lagi dia buka buku 5 nanti. Ustaz tak tahu nak jawab. Okey? Jangan. Biar pakcik tu turun. Kita jangan turun. Kita yang sihat jangan. Pakcik tu mungkin dia sakit. Dia ada slip disc ke. Dia ada apa prolapse disc ke apa ke. Okey? Okey. Boleh? Jadi first, jangan turun lagu unta. Selesai. Macam mana? Turun tangan depan dulu. Buat naik punggung kita naik dulu ke belakang. Okey. Settle. Yang kedua, jangan jadi macam anjing. Nabi kata. Jangan jadi macam anjing. Ataupun kita kata rimau mengeram. Macam mana? Tengok ni. Bila kita sujud, dia kalau nak fokus tangan. Okey? Tangan. Sisin sikit bagi nampak. Baru jelas orang nak tengok kita punya pergerakan tangan. Betul? Baru nampak tangan. Dia letak macam mana. Yang ni bukan Samsung tau. Bukan Syarif Dul. Jangan silap. Bukan Samsung Syarif Dul ni. Bukan. Yang ni nak tunjuk tangan. Okey. Bila sujud, jangan, kita kena sujud tangan kita begini. Okey. Begini. Dan kita buka dia begitu. Okey. So, bila kita sujud, kita bukakan dia begitu. Alright. Okey. So, kita letak macam ni. Sujud begitu. Kita sujud begitu.
Yang ni untuk semayang sendiri-sendiri. Ni, semayang sendiri-sendiri. Sekarang saya cerita untuk perbuatan sujud tu dulu. Saya ulang balik. Ini untuk sujud. Jadi kalau yang bab, orang kata apa, orang ramai dan sebagainya, tu bab lain. Okey, itu bab lain. Sidang menonton sekalian. Itu bab lain. Sekarang ni bab betul-betul original dulu. Okey, original sujud tu dulu. Okey, tak macam ni. Kemudian kita sujud. Sekarang ni, yang kata macam anjing tu mana? Ni dia ni. Tu. Fokus dalam situ. Dia sujud dulu tu. Nampak tak ni? Ni, nampak ni? Yang ni. Yang ni. Dia rapat ni. Dia rapat. Jangan sujud macam ni. So, sujud macam ni, macam anjing. Nabi kata, jangan. Perbuatan ini salah. Perbuatan ini tak boleh. Kenalah pula duk buat lagu tu. Punggung dah ni, pungkok dah ni, dia turun ke bawah. Kepala sama pa dengan punggung dah ni. Dia jadi elok macam rimau mengeram. Okey? Macam rimau duduk macam apa Piramli duk buat rasa labu-labi tu. Dia tak boleh. Okey? Tak mau yang tu tak mau. Alright? Kita nak sembahyang. Alright? So yang kedua apa? Jangan jadi macam pandai, jadi macam anjing. So anjing tak boleh, unta tak boleh. Apa lagi sekok binatang kita kata tadi? Pandai. Burung. Jangan jadi macam burung. Burung buat lagu mana? Okey, kita sambung selepas burung buat macam mana? Sat lagi. Alright? InsyaAllah. Kita sambung selepas ni.